Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada modul 6, Computing Component. Dekat sini kita ada processor, memori, cloud dan banyak lagi lah. Tanpa buang masa, kita terus kepada slide. Okey, dekat sini macam yang sebelum ni kita belajar tentang komputer. Awak nampak bentuk komputer. Sebagai contoh macam ni lah, kita boleh nampak bentuk-bentuk komputer tersebut. Ada laptop, ada tablet, smartphone, desktop dan sebagainya. Semua ni kita boleh nampak. Hari ni kita nak tahu apa benda di dalam komputer. Okay. So dekat sini ada dua jenis. Satu kita panggil desktop dan satu lagi kita panggil laptop. Sini desktop ni yang besar, laptop yang kecil. Okey. Dalam ni apa yang ada? Kita boleh nampak. Pertama kita ada ni memory module ataupun RAM. Nombor dua dia ada processor. Okey, dekat processor kita ada penyejuk dia lah. Kita panggil dia sebagai heatsink. Next kita ada hard disk. Lepas tu kita ada sound card untuk cucuk-cucuk mikrofon, earphone ni. Dan kita ada power supply, tempat yang masukkan elektrik. Kalau laptop pula kita ada bateri, ni untuk berikan elektrik kuasa kepada laptop. Lepas tu kita ada integrated sound and port. Okay, dia macam card tadi tapi dia tak boleh ubah. Lepas tu kita ada processor dan heatsink juga. Untuk laptop dia lebih kecil dan nipis. Dan kita ada RAM, memory module ni. Okay, benda paling penting dalam case komputer ni adalah benda ni, motherboard. Okay, bukan father. Kalau dalam exam kadang-kadang cakap father board apa, itu sebagai salah. Jawapan salah dia father. Yang betulnya adalah motherboard. Okay. Motherboard ni terdiri daripada chip lah, microchip. Microchip ni dibuat daripada silikon. Silikon dan digabungkan dipanggil integrated circuit. Integrated circuit ni nama pendek dia IC. Okay, ni dia motherboard. Yang ni belah kanan ni adalah laptop, motherboard untuk laptop, belah kiri untuk desktop. Boleh nampak beza dia. Okay, kita tengok. Macam benda-benda yang tadi, CMOS battery, adapter card yang tadi, contohnya sound card apa semua, kita boleh letak kawasan sini. Ini kita letak processor, ni kita letak RAM. Ada banyak lah slot-slot. Ini macam kita main Lego, macam main puzzle, kita akan masuk senang je masukkan. Cuma awak kena tahulah spek apa yang nak kena masukkan. Okey, seterusnya motherboard ni tak boleh berfungsi kalau tiada processor. Processor ni adalah tempat nak proses. Okey, kadang-kala kalau orang tak panggil processor, dia dipanggil sebagai CPU. Okey, Central Processing Unit. Dekat sinilah yang akan mengendalikan komputer. CPU ni ada pelbagai jenis, ada single core, ada multi core. Tapi untuk sekarang, zaman teknologi tinggi, kita menggunakan multi core processor. Dia adalah satu chip tapi ada banyak tempat core untuk proses. So dia lebih laju lah. Okay. Dalam processor ada dua kategori. Kita panggil dia sebagai Arithmetic Logic Unit ALU dan Control Unit. Okay. Dua benda ni mengawal dalam processor. Contohnya macam ni. Okay, nampak Okay, processor tadi dia ada control unit, ada arithmetic logic unit. Balik kepada chapter 1, kalau kita belajar, kita ada input, process, output. Betul kan? Input, process, output. Kan ni proses tu adalah besar ni. Besar ni proses. Kita pergi kepada dalam sikit, input, dia nak pergi proses kat processor. Tapi melalui memori ataupun RAM lah. Dari sini masuk memori, dia masuk kepada processor. Masuk processor, dia tengoklah control unit ke arithmetic logic unit. Nanti saya explain benda ni. Dah siap, dia akan proses keluar balik, masuk memori juga. Dan dia akan teruskan nak pergi ke output device ataupun dia nak pergi kepada storage kalau dia nak simpan lah. Okay, ni dia control unit dan arithmetic logic unit tadi. Control unit ni tempat dia bagi arahan dekat mana nak letak sesuatu benda ni. Arithmetic logic unit pula adalah pengiraan matematik. Senang, tambah, tolak, darab, bahagi, semua benda-benda ni pergi kepada ALU. Contoh dia. Ni contoh dia. Kita nak kira
100 darab 48. Kita tekan dekat keyboard. Tekan kat keyboard, maksud dia input. Proses 1. Nombor 2, input tadi, dia pergi kepada control unit. Okey, control unit. Control unit dekat mana? Dalam processor. Nampak Semua ni processor. Yang warna purple ni pula adalah memori ataupun RAM. Okey, tadi 148 ni daripada memori pergi kepada processor. Dan processor akan kira lah. Tapi dia boleh kira matematik tak? Tak boleh. Jadi dia buat apa? Dia akan hantar kepada ALU. Okay, dia bagi arahan, lalu kot sini sekian. Okay, dia pergi ke ALU. ALU akan kirakan jawapan dia 4800. Dekat mana nak keluar? ALU akan hantar balik kepada RAM. Okay, RAM dapat, dia akan hantar kepada output. Barulah keluar dekat monitor kita 4800. Okay, processor, setiap processor ni dia ada register. Register ni adalah dia punya alamat sementara lah. Okey, ni perlu dihantar sini, ini perlu diproses dulu, ni proses kemudian. Semua ni diletakkan di dalam register. Okey, sistem clock. Clock ni apa? Adalah timing untuk mengawal kelajuan komputer. Okey, kelajuan komputer ni biasanya dikira dalam gigahertz. Ni GHz, gigahertz. Lagi tinggi gigahertz, lagi tinggi, lagi baik. Laptop nak cari lagi tinggi gigahertz lagi baik. Okey. Siapa yang buat prosesor? Ada dua je company. Dua je. Apa? Iaitu Intel dan AMD. Kalau dalam exam keluar macam-macam company, pilih Intel dan AMD sahaja. Okey. Prosesor ni dia akan panas. Bila kita fikir pun panas kan, panas kepala. Jadi prosesor ni bila dia guna kuasa dia panas. Jadi apa yang perlu dia buat? Kena letakkan heatsink, cooling liquid ataupun cooling pad. Okey, ni dia. Nampak Kita check di dalam. So, kat sini ini prosesor, nampak? Ni adalah prosesor. Prosesor dia panas. Yang ni heatsink. Heatsink ni dia macam insang dan ada belang-belang banyak supaya kegunaan dia supaya permukaan yang banyak lah. Bila permukaan banyak, lebih cepat sejuk. Macam awak tuang teh dalam piring, minum, tiup-tiup minum tu kan, kecil-kecil. Sebab apa cepat sejuk? Sebab permukaannya luas. Sama juga kat sini, permukaan dia luas. So permukaan luas, besi ni akan panas apabila disalurkan panas daripada prosesor. Lepas tu disejukkan dengan kipas heatsink. Okey, untuk laptop dah siap ada dah benda tu, cuma kadang-kadang panas. Bila panas kita gunakan cooling pad. Ni dah dia ada kipas bawah ni. Boleh pakai. Lebih baik pakai ni daripada awak letak dekat atas atas tilam secara terus, sebab dia lebih merangkap haba. So laptop cepat rosak lah. Okey, tadi semua kita proses daripada fizikal, benda yang kita nampak. Ni sekarang kita cakap cloud computing. Apa cloud ni? Cloud ni adalah macam kita boleh save barang dekat online, tapi kita juga boleh buat proses secara online. Itu kita panggil cloud computer. Okay, cloud computer ni kita nak server, kita nak komputer ni kita boleh sewa secara dalam talian. So awak boleh letaklah game atau sebagainya, dan benda ni dia akan proses. So awak tak perlu lagi membeli secara fizikal. Cuma awak tak tahulah fizikal dia letak di mana. Cerita tentang prosesor, laptop, sebagainya, komputer. Komputer ni terdiri daripada analog ke digital? Digital. Barang digital, analog ni apa? Analog ni sesuatu benda yang continuous. Contoh senang, jam jarum. Okey, jam jarum ni adalah analog. Jam digital macam mana? Nombor. Betul kan? Okey, digital ni sebenarnya adalah simbol kepada on off. On satu, off kosong. Okey. Apakah dia? Satu dan kosong. Dalam binary, sistem binary ataupun kita panggil dia nombor dasar atau base number 2. Dia ada kosong dan satu sahaja. Ni dia kosong dan satu. Ni dia on off. Okey. Pernah tengok simbol on off? Dia ada satu dan kosong sebenarnya. Digabungkan nombor satu dan kosong ni jadilah simbol on off. Ni contoh dia. Okey. Dalam komputer kita panggil bit dan byte. Bit adalah kosong atau satu. Satu single nombor. Byte ada 8 bit. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Satu ni adalah satu byte. Satu byte, satu byte,
ada berapa byte ni? 1 bit. Ada berapa bit? Ada 8 bit. Okey. Jumlah keseluruhan panjang ni adalah byte. Jadi ada berapa byte? Ada 1 byte. Kalau ikut seluruh ni ada berapa byte? Ada 3 byte. Okey? 3 byte. Kalau bit ada berapa? Ada 24 bit. Boleh beza. Sebab apa dia 8 bit? Sebab 8 bit ni membawa maksud satu huruf. Komputer tak boleh nak fikir A ke B ke C. Yang dia boleh fikir 1 atau 0. Benda tu je. Jadi terpaksalah kita gunakan cara kod macam ni. Kita masukkan by byte. 1 byte, 2 byte, 3 byte. Okey, contoh dia kat sini. Awak tekan T dekat keyboard. T akan masuk dalam untuk diproses. Apabila nak masuk dalam ni, apa yang dia akan tengok? Kod daripada keyboard ni akan ubah dia jadi 1 byte. Contoh dia byte ni ada 01010100. Ini adalah T. Okey, dalam komputer pun dia akan kesan benda ni. Dan dia akan translate balik dekat skrin huruf dia T daripada byte tadi ni. Okey, jangan risau, dalam exam tak ada pun awak kena translate lah A, B, C dan sebagainya. Ni untuk pemahaman awak. Seterusnya kita ada memori. Okey, memori ni adalah RAM. Ingat RAM, Random Access Memory. Ada 3 jenis kategori memori ni, dekat operating system, dekat aplikasi dan keputusan kepada information tadi. 3 benda ni perlu melalui memori. Okey, memori ni adalah tempat sementara sebelum diproses dan selepas diproses. Sementara nak pergi tempat-tempat lain, kita pergi kepada memori dulu. Okay, memori ni diukur dalam gigabyte, GB. Contohnya RAM 4GB, 8GB, 12GB, 20GB. Okay. Bila cakap memori, terbagi 2 jenis. Volatile, non-volatile. Volatile ni boleh hilang. Contohnya RAM. Macam mana boleh hilang? Apabila awak tutup elektrik, dia hilang. Terus hilang ingatan. Hilang ingatan, tak ingat apa-apa dah. Macam awak shutdown laptop kan, buka balik, ada tak benda-benda running tersebut? Tak ada, sebab dia dah padam, dah lupa. Itu kategori volatile. Nombor 2 dipanggil non-volatile adalah dia tak hilang data, dia tak hilang information dia walaupun awak tutup. Contohnya flash memory dan CMOS. CMOS ni apa? CMOS ni ada dekat jam. Okey, jam. Kalau awak perasan dekat laptop awak off, buka balik sama tak jam? Sama, sebab dia ada memori, dia akan ingat benda tu, dia akan kira. Benda ni sebenarnya dalam laptop tu dia ada bateri lah, bateri kecil macam bateri jam tu, dia akan sentiasa running. Tapi apabila bateri tu habis atau lemah, tak tukar, jam awak pun akan tak betul. Bila buka laptop, jam dah lari. Maksudnya kena tukar bateri tersebut. Bateri CMOS kita panggil. Ni dia CMOS. Nampak pening-pening ni, jangan risau, ni senang. Okey, apa yang dia buat? Dia kata apabila kita nak buka sesuatu benda macam benda ni, komputer kosong tu, tak ada apa dekat dalam RAM. Yang ada siapa? Operating system saja. Maksudnya window je ada tengah running dalam RAM. Nombor 2, awak buka lah sesuatu, contoh buka browser, nak tengok YouTube. Ni dia buka YouTube. So YouTube tadi ada dekat dalam RAM dengan browser. Browser dalam RAM dengan operating system, ada 2. Seterusnya kita ada benda ni. Awak buka pula Microsoft Paint, macam orang ni dia buka, tengok gambar sebagainya. So bila tiap kali awak buka aplikasi, dia akan berjalan dekat dalam RAM. Tapi bila awak pangkah tadi browser, tutup browser, ada tak dalam RAM? Tak ada. Yang mana dah tutup tak ada. Yang mana tengah buka, dia ada di dalam RAM. Okey, RAM pula ada beberapa jenis. Kita ada DRAM, ada SRAM. D untuk dynamic, S untuk static RAM. RAM adalah random access memory. Okey, ni dia. DRAM tadi ada DRAM dan SRAM. DRAM dulu kita fokus. Okey, DRAM ni apa, ada macam-macam. SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Sekarang DDR4, DDR5 lah untuk RAM. Ni laju lah. Okay, RAM ada 2 jenis biasanya. Ada untuk laptop dan ada juga untuk desktop. Boleh tengoklah beza ni. Laptop dia lebih kecil, desktop dia lebih panjang. Okay, setiap memory chip ni lah yang akan menyimpan dia punya memori.
Okey, kita pergi kepada cache. Cache, bukan cache, cache. Cache bahasa asalnya datang daripada bahasa French. Cache. Cache ni cash. Tahu cash? Okey, duit cash dengan duit kad. Awak nak pergi kedai mamak nak bayar coklat 20 sen, guna cash lebih cepat kan? Benda kecil cash lebih cepat. So awak bayar cash, bagi 20 sen, terus dapat. Kalau kad susah. Okey, jadi dekat sini cash ni benda cepat. Tadi kita tengok semua benda masuk dekat dalam RAM. So nak cepat proses, dia masuk dalam RAM, dia akan pergi tempat lain. Tapi kat sini sebab orang nak cepat sangat, dia terpaksa wujudkan satu lagi, dia panggil cache. Okey, ni RAM tadi, ni processor. RAM, antara RAM dengan processor, tengah-tengah ni ada cache. Cache ni ada L3, L2, L1. Kalau nak lagi cepat daripada RAM, dia akan simpan dekat dalam cache L3, L2 dan L1. Paling cepat diproses dalam prosesor adalah L1. Apa yang dalam L1 akan diproses dulu. Nombor 2 proses adalah L2 dan seterusnya. Nombor 3 adalah L3. Dah habis ketiga-tiga ni, baru dia akan proses di dalam RAM. Inilah dia dipanggil cache. ROM, read only memory. Biasanya ia adalah firmware. Firmware ni benda yang disimpan secara permanent di dalam microchip ataupun apa-apalah dia akan simpan. So read only memory ni dia boleh baca saja, dia tak boleh padam. Benda tu akan sentiasa wujud. Wujud dekat dalam microchip, dekat dalam CD dan sebagainya. Okey, benda ni dipanggil sebagai ROM. Biasanya dia akan simpan firmware lah. Firmware ni adalah setting asas kepada komputer. Contoh kalau tak ada window apa semua kan, dia ada setting asas dia, ini dipanggil firmware. Okey, flash memory. Flash memory adalah memori yang boleh dipadam secara elektronik dan ditulis semula. Contoh CMOS. CMOS tadi dia boleh padam dan set. Macam jam awak, kan jam pada komputer, apabila lari kita boleh set kan. Inilah sama juga. CMOS ni ada teknologi benda tu. Access time, masa yang diakses daripada memori tadi pergi kepada prosesor, laju tak? Berapa laju dia boleh pergi? Okey, kalau mengikut masa penyeraan dia, satu kali klik mata sama dengan 10 juta operasi. 10 juta operasi dah pergi balik RAM tu, RAM dengan prosesor sebanyak 10 juta kali. Ini dia masa akses, masa diakses millisecond, micro, nano dan pico. Fokus kepada card. Okey. Untuk card, kita pergi kepada adapter card ni. Dia adalah sebagai tambahan kepada desktop ataupun laptop untuk terus kepada proses sesuatu benda. Contoh dia sound card dan video card. Kalau sekarang kita cakap tentang graphic card lah, nak main game power-power kan, kita kena beli graphic card. Sebab apa? Sebab laptop sedia ada atau desktop sedia ada tidak mampu nak proses. Jadi kita terpaksa gunakan adapter tambahan. Kita gunakan kad tambahan untuk tambah dan boleh diproses. Adapter card ni diletak kat mana? Dekat expansion slot. Slot ni tempat dia, kad ni dia punya benda. Selain daripada kad, adapter card untuk graphic card, dia ada macam-macam. Ada video, ada TV, Bluetooth. So benda-benda ni kita akan cucuk dan komputer pun dapatlah digunakan benda tu. Kebanyakan adapter ni adalah plug and play. Contoh ni lah. Ni slot tadi, expansion slot. Yang ni adalah dia punya card. Contohnya dia tunjuk sound card. Ini video card. Ni yang lama lah. Kalau yang baru sekarang graphic card dah power kan. Dia macam ni, nampak? Dia boleh cucuk belakang dia. Dekat mana mereka cucuk ni? Dekat expansion slot. Expansion slot ni berada dekat motherboard. Ni motherboard bawah ni. Motherboard dekat bawah. Selain daripada adapter card, kita ada USB adapter. Ini pun sama juga sekarang kita guna banyak lah. Contohnya Wi-Fi adapter. Dekat kita punya PC tak ada Wi-Fi. Macam nak bagi dapat Wi-Fi, kita belilah dekat online. Dia ada cakap Wi-Fi adapter. Bentuk dia macam pen drive, USB drive. Buat cucuk terus dapat internet. Dapatlah keluarkan Wi-Fi. Dia dapat connect Wi-Fi. Next kita ada bus. Bus yang awak tahu bawa manusia untuk pergi mana? Dari satu destinasi ke satu destinasi.
dekat bus ada juga dalam komputer. Okay, bus ni dia bawa apa? Dia bawa dua benda. Satu data, satu lagi address. Dua benda. Okay. Word size ni adalah dia punya size berapa banyak bus tu boleh bawa. Contoh orang 40 orang kan, 40 orang. So size ni lah adalah size yang boleh diproses oleh komputer. Data bus ni bawa pergi ke komputer terus diproses. Okay, ni bus. Contoh ditunjuk kat sini. Bus ni bawa pergi processor kepada RAM. So, ada banyak komputer kita ada 3 jenis bus. Okay, system bus, backside bus dan expansion bus. Okay, 3 jenis ni kalau ikutkan dia adalah nama tempat. Contoh sistem bus ada dekat sistem. Okay, dekat sistem bus ni ada berapa jenis? Ada 2 yang tadi. Ada address dan ada data bus. 2 tu. Okay, dekat backside pun ada 2, dekat expansion pun ada 2. So, ketiga-tiga ni semua ni ada 2. Yang mana dapat jenis ni? Jenis ni dapat daripada berdasarkan tempat dia. Okay, tempat sistem bus, tempat backside bus dan tempat expansion bus. Expansion ni contoh tadi expansion slot. Expansion slot tu ada bus kat situ. Sistem bus daripada memori kepada processor. Siapa nak angkut dia? Bus juga. Backside bus adalah bahagian belakang kepada komputer tersebut. Bila kita cucuk wire macam-macam kan, itu backside bus. Siapa yang bawa dia? Bus. Seterusnya kita ada power supply dan bateri. Komputer kita akan berfungsi dengan adanya elektrik. So power supply ni tempat kita masukkan elektrik ke dalam komputer. Okay, ni power supply untuk desktop, yang ni untuk desktop laptop. Okay, laptop kita panggil AC adapter lah. Fungsi benda ni adalah menapis elektrik. Berapa volt yang boleh diterima dekat dalam komputer. Macam laptop kita ada bateri lah. Ni untuk lama punya lah, boleh buka. Untuk sekarang smartphone dan laptop tak boleh buka bateri dah. Dia dah seal siap dekat dalam. Kita boleh buat pergi kedai ataupun tukar sendiri pun boleh, tapi agak sukar lah. Kena orang yang pandai dia boleh buat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih.